Alusta. Terima kasih Datuk Ini Ketua. Hati baik misai menawan. Soalan 10, pohon jawapan. Yang Hormat Menteri. Ya, terima kasih Datuk Speaker, terima kasih ahli yang berhormat. Datuk Yang di-Pertua, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ataupun Akta 588 tidak pernah menghadkan kebebasan bersuara seperti yang telah termaktub di bawah perkara 10 Perlembagaan Persekutuan selagi mana penggunaan media elektronik tidak melanggar peruntukan-peruntungan di bawah Akta 588, khususnya di bawah peruntukan Seksyen 211 dan juga Seksyen 233. Kementerian Komunikasi dan Digital (KKD) berpendirian bahawa setiap individu mempunyai kebebasan bersuara dalam politik untuk menyatakan pandangan dan kritikan, namun haruslah sentiasa berpegang kepada peruntukan undang-undang dan tidak melanggar norma budaya masyarakat di negara ini. Kebebasan bersuara tidak membawa maksud seseorang individu boleh membuat tomahan, fitnah, mengeluarkan kata-kata kesat atau kebencian terhadap institusi raja mahupun membelekehkan agama atau berbau perkauman. Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube dan WhatsApp menjadi trend kepada generasi muda dalam ekspresikan idea dan kritikan, khususnya berkaitan isu politik. Bagaimanapun, kebebasan bersuara yang diberikan perlu limitasi agar tidak menyentuh sensitiviti yang boleh menjejaskan keharmonian negara. Setiap warga negara di Malaysia, termasuk generasi muda, bebas untuk menyatakan pandangan dan kritikan, namun ianya mempunyai hak atau batas tertentu selagi mana tidak melanggar undang-undang sedia ada. Sekian sahaja jawapan saya. Soalan tambahan Yang Berhormat Alusta. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri yang memberikan jawapan. Saya bersetuju supaya kebebasan bersuara ini juga terikat dengan prinsip dan tidak boleh menyebarkan fitnah ataupun berita-berita palsu. Soalan saya Datuk Ini Ketua, bagaimana pula dengan fake account, kewujudan akaun-akaun palsu yang begitu banyak berlambak? Yang ini yang lebih patut dibimbangi berbanding anak muda yang bersuara mengenai pendirian politik. Kerana fake account ni lebih banyak mencetuskan kegusaran, permusuhan, ketegangan. Dan isunya ialah Datuk Ini Betul, bila kita buat laporan polis ataupun mana-mana pihak kepada SKMM ataupun polis, mereka tak dapat trace fake account ni kerana dia menggunakan server di luar negara ataupun di tempat lain yang di luar bidang kuasa SKMM dan polis. Jadi apa tindakan pihak kerajaan untuk isu fake account yang sebenarnya inilah yang mencetuskan ketidakstabilan dan ketidakharmonian yang ada di dalam negara kita. Terima kasih. Mohon jawapan. Terima kasih Yang Berhormat ataslah soalan tambahan tersebut. Memang saya rasa Yang Berhormat faham isu yang dihadapi oleh SKM dan juga KKD. Saya tidak boleh nafikan bahawa memang dalam media sosial kita banyak fake account telah diwujudkan. Dan apa KKD melalui SKMM ataupun MCMC yang boleh buat adalah apabila kita mendapati bahawa ada fake account tertentu yang telah sebar fitnah ataupun berita palsu ataupun scam, menjalankan aktiviti scam. Jadi kami akan hantar fake account tersebut, butiran fake account tersebut kepada social media platform provider tersebut seperti Facebook, seperti TikTok dan minta mereka untuk tutup account tersebut. Untuk makluman Yang Berhormat, KKT ataupun MCMC, kita tak ada kuasa untuk terus tutup akaun tersebut. Jadi kita memang perlulah minta kerjasama daripada platform provider untuklah memberilah kerjasama dengan kita supaya akaun-akaun yang kita rasa telah keluarkan kenyataan-kenyataan yang berbau perkauman ataupun menghina institusi kita ditutupkan. Tetapi tak semestinya mereka akan sentiasa bagi IP seseorang fake account tersebut kerana mereka
mereka juga akan ikuti undang-undang di negara mereka masing-masing. Jadi itu memang merupakan satu kekangan yang dihadapi oleh kita. Jadi usaha kita adalah kita nak buat banyakkan lagi engagement libat urus dengan social media platform provider ini supaya mereka lebih memahami situasi dan konteks di negara kita, dan saya harap apabila kita bolehlah membina ini mutual trust, jadi mereka bolehlah memberi kerjasama yang lebih meluas kepada kita. Sekian sahaja. Terima kasih. Silakan sebelah kanan yang berhormat Paya Besar. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Hormat Timbalan Menteri. Saya meneliti jawapan Timbalan Menteri tadi. Saya nampak jawapan yang Timbalan Menteri bagikan tadi adalah jawapan yang sama seperti mana Timbalan Menteri sebelum ni. Bermakna beritahu SKMM tiada kuasa. Tiada kuasa itu sebab tak boleh nak tutup semua perkara-perkara yang disebutkan tadi. Saya nak tanya kepada Timbalan Menteri, adakah kementerian akan lakukan pindaan kepada Akta 588, Seksyen 211223? Sampai bila kita nak beritahu yang kita tidak ada kuasa, Yang Berhormat Perdana Menteri? Kalau ini berlaku, sudah pasti pembinaan karakter anak-anak muda yang akan membina generasi nanti akan hadapi masalah kerana apa? Mereka dimasukkan segala maklumat-maklumat yang salah disebabkan kerana tujuan tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah langkah kementerian apabila mereka menghina ini adalah perkara yang post-event? Pre-event macam mana? Apakah Kementerian Yang Berhormat lakukan untuk memastikan kesuburan pemikiran anak-anak muda yang generasi mendatang ini dapat kita selamatkan dengan promosi pendidikan yang dibuat di bawah Kementerian Yang Berhormat melalui SKMM? Terima kasih. Yang Hormat Menteri. Terima kasih soalan daripada Yang Berhormat Paya Besar. Memang KKD sekarang memang ada memang dalam usaha untuklah mengkaji semula Seksyen 233 supaya pindaan boleh dibuat untuklah memberi kuasa yang lebih besar kepada SKMN. Antara cadangan yang kami terima adalah kita nak tambah lagi ataupun naik lagi hukuman yang boleh dikenakan di bawah Seksyen 233 ini. Dan kalau kita rasa bahawa akhirnya kita rasa social media platform itu memanglah merupakan satu perkara yang memang membahayakan, jadi kita akan jugalah berkaji bagaimana kita boleh regulate mereka, dan tentanglah bagaimana kita nak pastikan bahawa pengguna-pengguna media sosial ini dan khasnya generasi muda ini ada kesedaran supaya mereka tidak akanlah membuat kenyataan yang berbau perkauman ataupun yang menhasut. Jadi saya rasa itu bukan sahaja tanggungjawab KKD ataupun SKMM. Program awareness memang selalu dijalankan, tetapi kami juga perlulah pelibatan daripada semua pihak, semua kementerian dan juga ibu bapa dan juga guru-guru dan seluruh masyarakat untuk kita menyampaikan mesej ini kepada golongan muda kita dan mendidik mereka supaya mereka tidak salah gunakan kebebasan bersuara ini. So I hope we can take it as a whole of the society approach untuk mengatasi isu ini. Sekian sahaja. Terima kasih. Yang Berhormat, saya rasa jawapan ini Yang Berhormat tak apa tepat.